Assalamualaikum semua. Selamat petang. Assalamualaikum semua. Selamat petang. TikToker Miarwak, Mat Ali, Ramli, ABCT 6. Terima kasih join. Halal Kiri, Nuruddin, macam kenal. Saiful Jamaluddin. Assalamualaikum Pul. Miza join, thank you. Okey. Hari ni kita tahu kan British kira England lah. Dia adalah die hard fan kepada Zelensky, Presiden Ukraine. Maaf. Jadi semalam ada jurnal daripada Daily Telegraph. Daily Telegraph ni dia adalah surat khabar di British. Dan mereka memperkatakan tentang perang Ukraine ni. Kemana hala tuju. Sebelum ni mereka bermati-matian mengatakan yang Ukraine akan menang. Dan semalam lain cerita. Macam hati mereka dah berkata yang Ukraine takkan ke mana dalam perang ni. Menghabiskan beras saja. Itu yang mereka memperkatakan di England, di British sekarang. Dengan counter offensive, semalam ada orang cakap dengan saya dalam message yang tank uranium telah berada di Ukraine. Berapa? 1,000? 2,000 tank? Berapa yang British hantar? Yang ada uranium sekarang hanya British tank saja yang hantar. Dalam 10 Rusia pengeluar tank 1,500 setahun. Kau hantar 10. Macam semut gigit binatang. Macam mana kau nak menang? Jadi counter offensive ni British cakap Daily Telegraph cakap nak menang apa? Dia cakap nak menang apa? Setakat dapat mengundurkan askar Rusia daripada mana? Kawasan mana? Adakah boleh menang sampai dapat balik Mariupol? Tidak. Hanya dapat mengundurkan sahaja. Adakah itu kemenangan? Dan lepas ni apa dia cakap? Jadi mereka membincangkan supaya benda ni disettlekan di atas meja rundingan. Paling baik. Tapi belum ada jawapan lagi daripada US tentang Daily Telegraph ni lah yang mereka akan berbincang ke apa ke. Tidak ada lagi jawapan daripada US. Sebab US ni masih kepala batu. Tak tahu lagi macam mana dia nak settlekan hal ni. Kita tak tahu lagi dia nak apa. Dia cuma US ni dia nak tukar presiden di Rusia. Dia tak nak Putin menjadi presiden di Rusia. Ini adalah tujuan perang ini.
nak menukar Putin tidak lagi menjadi presiden Rusia. Ini sahaja. Cuma serangan-serangan yang diberikan hanya untuk menunjukkan kepada rakyat Rusia, menakut-nakutkan rakyat Rusia. Itu saja. Supaya mereka menukar kepala di Rusia. Terima kasih kepada sesiapa yang baru join. Dan Daily Telegraph pun cakap, perang ni tak memberi impact. Counter offensive ni takkan memberi impact apa-apa. Lagi satu, okey. Kan saya cakap saya ada 3-4 orang pakar perang dalam dunia ni. Okey. Salah seorang dia namanya Brian Belichick, Douglas McGregor, Scott Ritter dan Alex Rusinin. Awak pergi cek dekat YouTube. Supaya awak dapat info yang terbaik daripada mereka. Okey, saya ulang balik. Brian Belichick, Douglas McGregor, General, Colonel masa zaman Barack Obama dulu, Presiden US Negro tu, dan Scott Ritter. Scott Ritter ni adalah dia bahagian weapon inspection dekat Iraq dulu. Okey. Ini empat-empat sebelum winter ni, sebelum salji turun baru-baru ni, empat-empat ni telah berkata, banyak orang terperanjat yang mereka ingat musim sejuk ni yang sekarang dekat Rusia ni, winter ni, Rusia tidak dapat menyerang dan hanya dapat relax. Tapi yang terjadi, yang empat-empat ni berkata telah terjadi, yang Rusia tidak akan relax dan akan menyerang dan akan mengisar sekarang Ukraine di sana. Dia tidak akan berhenti walaupun musim sejuk. Pasal Rusia ni, dia punya musim sejuk terlalu banyak daripada musim panas. Jadi, apa yang empat-empat mereka kata ni betul. Apa yang mereka kata ni betul. Terjadi. Habis nak buat macam mana? Apa yang empat-empat mereka ni berkata betul. Yang Rusia akan menyerang dan tidak akan berhenti. Selamat Hari Raya daripada Sani Mastur. Nama cerita P. Ramlee. Power, babe. Mesti misal begini kot. Okay, Antoy. Terima kasih. John, ada orang bagi bunga. Masya Allah. Terima kasih. Thank you for your support. Ada orang bagi bunga. Terima kasih. Okay. Jadi, orang semua terperanjat. Musim sejuk pun Rusia masih menyerang. Rusia punya kekuatan di musim sejuk. Mereka telah train askar mereka. Masya Allah. Lagi satu bunga aku dapat. Terima kasih. Dia punya kekuatan di musim sejuk. Amerika kalah. Equipment diorang musim sejuk. Amerika ni tidak mengalami musim sejuk seperti di Rusia. Rusia ni penuh dengan musim sejuk. Jadi Amerika kalah di situ. Sebab tu musim sejuk ni dijadikan, terima kasih bunga, terima kasih. Rusia telah menjadikan musim sejuk ni sebagai senjata untuk mereka ke hadapan. Musim sejuk Rusia. Macam mana Kalau awak nak tahu. Pernahlah satu hamba Allah tu cakap dengan saya. Kalau kat Rusia, kalau musim sejuk dia, kalau awak rasa telinga awak gatal, awak jangan garuk. Takut telinga awak tu jatuh. Dia punya sejuk dia dekat Rusia. Jadi ini adalah kelemahan Amerika.
Jadi Rusia menggunakan kelemahan musim sejuk ni untuk ke hadapan sampai ke Bakhmut. Dan sekarang Ukraine dan Amerika menunggu musim kering. Okey. Dah tak musim sejuk lah, dia nak tunggu kering. Jadi mungkin kereta tank dia boleh jalan cepat sikit ke apa ke, lebih kurang macam tu lah. Itu tujuan dia orang ofensif ni. Terima kasih Abil. Jadi sekarang yang jadi mangsa dia siapa? Ukraine yang jadi mangsa dia. Tapi memang betul lah, 4 orang yang pakar perang ni, dia berkata memang terjadi. Banyak orang terperanjat. Ingat musim sejuk ni untuk Rusia relax, tapi tak. Okey lagi. Okey. Bangunan kebudayaan. Yang tutup pintu yang. Tutup pintu. Dan bangunan kebudayaan Rusia di Greece telah dibakar 3 hari lepas. Tapi saya tak nak cerita pasal ni. Tapi hari ni saya terpaksa cerita. Mula-mula ingat terbakar mungkin kerana wiring ke apa ke, tapi tidak, disabotaj. Dan hari ni Menteri Kebudayaan Ukraine telah berkata kalau boleh 1 euro bangunan kebudayaan Rusia ditutup. Mereka nak bangunan kebudayaan Rusia ditutup. Sebab tu hari ni berita ni saya bawa keluar. Apa yang Rusia, dia boleh sakitkan hati Rusia, Ukraine dan US akan buat untuk menyakitkan hati Rusia. Tak kira ekonomi ke, apa saja sekatan daripada A sampai Z, mereka akan cuba. Ini kira macam sekatan lah. Ini kira macam sekatan. Nak sekat duit Rusia, dah tak tahu nak cakap macam mana. Dah sekat dah ekonomi Rusia. Berbilion mereka sekat ekonomi duit Rusia dekat luar negara. Duit dekat US. Dekat mana sahaja dia dah sekat, dah pegang duit tu. Lepas berapa bulan, duit tu hilang. Lepas mereka sekat ekonomi Rusia, mereka pegang duit tu, tapi mereka tak boleh ambil. Mereka hanya sekat aja. Dalam pada itu mereka tengah fikir macam mana mereka nak keluarkan duit Rusia ni yang telah disekat ni. Macam mana mereka nak keluarkan duit banyak. Nak keluarkan duit ni dan beri kepada Ukraine. Mereka tengah terfikir, menyepikir. Duit hilang. Ini cerita benar tau. Duit tu hilang. Tinggal sikit aja. Macam mana tu? Diorang punya fikir macam mana nak ikut undang-undang untuk membekukan dan mengambil balik duit tu. Suddenly duit tu hilang. Terror tak terror Rusia? Kalau tengok movie Rusia, dia punya gangster, seram-seram babe. Dia punya mafia. Dunia ni ekonomi yang pegang lah kebanyakannya. Sampai ke Abramovich, pemilik Chelsea pun kena. Sebab tu selagi mereka ada yang boleh menyakitkan hati Rusia, mereka mereka akan cuba sampai ke hari ini. Terima kasih. Mereka akan cuba sampai hari ini. Tapi semalam satu letupan besar telah berlaku di Ukraine. Depo minyak besar. Ukraine telah pakai drone dan telah meletupkan depo minyak tu.
Pum. Besar habis letupan dia. Depo minyak, bayangkan lah. Wow. Dekat media West, dekat media antarabangsa, bercerita tentang macam kemenangan mereka meletupkan depo minyak ni. Awak tahu depo minyak memang Rusia punya. Tapi depo minyak tu nak jual minyak tu ke siapa? Dekat Ukraine dengan Europe. Macam mana kau pergi letupkan? Maknanya sampai sekarang Rusia masih menjual minyak dengan Ukraine dan Europe melalui depo minyak. Yang arahkan letupkan tu siapa? Biasalah. US lah. Untuk jadi Europe akan bergantung sepenuhnya beli minyak dengan US. Lagi untung dia. Bukan double. Mahal gas daripada US. Siapa yang rugi? Europe lah rugi. Tapi mereka bangga dengan letupan ni. Bangga dengan letupan tu. Media antarabangsa taruh video lagi dekat YouTube lah. Tapi Rusia ada rasa? Tak ada rasa. Tak ada rasa Rusia. Tak tahulah nak cakap macam mana. Lagi yang aku nak ketawa lah tentang orang yang mesej dengan aku tu, yang berkata tentang uranium tank tu lah. Dia mungkin dia tak tahu berapa yang aku rasa dia tahu uranium tank, tapi dia tak tahu daripada mana. Hanya daripada British saja uranium tank tu. Tapi dia tak tahu ini semua berapa biji je. Jadi sekarang negara-negara barat pun dah memperkatakan tentang perang ni. Dan telah memperkatakan tentang ofensif ni. Adakah akan berjaya? Berjaya sampai ke tahap mana boleh berjaya? Sampai kat Laut Azov? Sampai ke Mariupol? Aku rasa tidak. Rusia nak bergerak pun, macam hari ni, perang ni masih di Bakhmut. Setiap hari Rusia nak bergerak ke hadapan pun, paling jauh pun 100 meter. Itu pun boom, boom. Tetap paling jauh pun 100 meter. Tapi macam mana sekarang Amerika nak ke hadapan? Macam mana? Berapa ratus kilometer engkau boleh buat ofensif? Berapa ratus kilometer kau boleh buat ofensif ni? 100 kilometer terus. Power engkau. Geng 86. Ya, biasa. Saya tengah cuti lah geng 86. Sebab tu biasa awak dengar suara je. Chechnya bantu. Ya, betul. Daripada siapa ni? Nombor 5. Chechnya bantu Rusia. Betul. Betul. Askar Chechen. Yang panggil Askar Chechen. Semua orang Islam. Janggut panjang. Masya Allah. Dia punya badan pun tinggi-tinggi. Singapura dengan Malaysia perang. Masya Allah. Itu tak akan terjadi aku rasa. Ajik. Bukakan dia di lampu luar. Itu tak akan terjadi aku rasa. Kenapa? Awak cakap Singapura dengan Malaysia akan berperang. Ajik, bukakan dia di lampu luar. Ajik. Tak masuk akal.
Tak masuk akal. Kenapa pula tidak ada apa-apa yang perlu digaduhkan. Macam hari tu COVID-19 pun Singapura pun bagi juga ubat untuk Johor, pun banyak bantu juga. Sekarang ni berapa ramai rakyat Malaysia yang mencari nafkah di sana untuk anak isteri. Kan? Bukan sikit. Beratus ribu. Yang hari-hari ulang-alik pun 300,000. Setahu saya. Yang duduk sana tu lain. Jadi Johor ni penuh dengan orang-orang yang bekerja di Singapura yang menyewa ke membeli rumah ke. Masya Allah, takkan terjadilah. Takkan terjadi. Perang ekonomi pun dengan Singapura tidak akan terjadi. Pasal apa? Malaysia dengan Singapura ni memang banyak membantu Asia dalam ekonomi. Seperti di Kalimantan, Pontianak di Kalimantan penuh kelapa sawit. Yang meniaga, yang buka kebun kelapa sawit ni orang Singapura, orang Malaysia, sampaikan ke Mindanao. Ini kita cerita pasal politik pula untuk Asia lah. Banyak orang Malaysia, orang Singapura yang menceburi bidang berniaga. Kita tak nampak. Kita hanya nampak di sini je. Di sini saja. Jadi tidak ada apa-apa. Orang Asia ni bergantung antara satu sama lain. Jadi tak ada sebab kita Asia ni nak bergaduh. Kita Asia ni kuat. Kita harus kuatkan Asia. Malaysia tak akan jadi pengeluar minyak makan terbesar dunia. Tak cukup pakai. Kalau Singapura dengan Malaysia tak buka kebun kelapa sawit dekat Asia ni, tak cukup pakai dunia. Sebab tu Singapura, Malaysia, Asia ni kuat. Minyak makan adalah minyak makan termurah dunia. Tak boleh lawan. Minyak bunga matahari semua mahal. Semua nonsense. Sebab tu jangan fikir yang bukan-bukan tentang Asia ni. Tak bagus. Okay, ada apa-apa lagi nak tanya? Iman. Terima kasih join. Muhammad Daud. Terima kasih join. Semalam memang serangan di Bakhmut, di mana-mana. Di Ukraine. Memang terima kasih yang bagi ni roti canai. Memang serangan memang jalan teruslah. Rusia sekarang tengah mencari di mana ada S-300 ke apa ke. Di mana bekalan-bekalan senjata yang diberi US berada sekarang, di situ akan dibom. Dia tak cakap berapa kilo bom. Dia cakap bom letupan yang besar. Dia tak cakap berapa kilo bom yang diletupkan tu. Pasal kita tahu kan Rusia ada sampai 1,500 kilogram bom. Rusia ada. Jadi dia tak cakap letupan tu, bom tu berapa. Dia punya kilo bom tu yang digunakan. Jadi sekarang merata tempat sekarang. Rusia akan cuba mencari. Dia macam ni lah. Berapa kali serangan terhadap Rusia ni dilakukan. Tapi bila Rusia dengar di mana peluru tu datang, di situ dia akan attack. Dia akan hancurkan bom-bom yang diberi kepada Ukraine. Sebelum digunakan dia dah hancurkan. Itu taktik Rusia. Dia punya satelit berapa banyak ke atas? Kan? Dia punya satelit berapa banyak ke atas? Rusia. Setiap kali kita tengok Rusia tembak jet naik atas je satelit. Yang aku tak faham ni, walaupun Amerika dengan Rusia bergaduh, tapi yang kat satelit atas tu kalau rosak, NASA dengan Rusia akan sama-sama bekerja dan repair satelit-satelit atas tu. Itu yang aku tak faham.
Tapi kalau nak dengar cerita Rusia nak pergi bulan ke apa, tak ada. Dia hanya pentingkan satelit-satelit yang ke atas tu. Sampaikan, okey, yang semalam yang aku cakap Elon Musk tu kan, orang kaya Twitter, orang kaya dunia lah. Dia gunakan satelit dia, mereka menggunakan satelit dia perang di Ukraine. Lepas tu Putin warning Elon Musk, kalau kau nak aku tembak satelit kau, aku ada peluru special untuk tembak satelit. Sampai macam tu dia warning Elon Musk, aku ada peluru specialnya nak tembak satelit. Wow, bulan pun boleh tembak kot. Siapa yang cakap semalam Rusia kenapa tak pergi bulan? Aku rasa bulan pun dia boleh tembak kot. Kalau dia nak supersonik kau dah boleh buat. Kelajuan cahaya lagi kan satelit ke atas. Baru nampak owner account selama ni kenal tuan. Ya, tengah cuti panjang lah, sebab tu boleh buat live. Kalau saya dah bekerja nanti kan, Masya Allah, terikat dengan tanggungjawab yang berat diberikan kepada saya. Jadi saya nak kena kerja dengan handphone ni nak kena kurangkan. Tak boleh masukkan dalam kerja. Ya, kuasa artileri Rusia kuat. Okey, tadi yang kita berbual pasal peluru yang bermata. Yang tadi gambar tadi kan. 1991, bila Amerika hentam Iraq, peluru mereka tak ada mata. Okey. Maksud dia, bila bom tu jatuh, terus jatuh. Dia dah tak kat mana nak jatuh kan, kat situ dia jatuh. Zaman sekarang pula, peluru tu ada guidance, ada guide, ada macam GPS. Dia boleh pergi kat tempat tu. Ada laser. Kat peluru tu ada laser. Boleh terus pergi ke tempat yang nak dituju. Bom kat tempat yang nak dituju. Jadi sekarang, hari semalam ni memperkatakan tentang Rusia ni banyak mengebom tempat awam. Jadi perkara ni Rusia kasih tahu. 1991 US berdiri Iraq, dia punya peluru tak ada mata. Aku punya peluru ada mata. Jadi dia kasih tahu. Kalau election US Donald Trump masuk dan menang Rusia, boleh ke dia baik dengan Rusia? Memang Donald Trump ni, dia dengan Putin bagus. Tapi dulu aku suka dia. Sekarang aku tak berapa suka. Sejak aku pernah cerita kan, Donald Trump ni, masa dia tengah election nak jadi presiden, orang tanya dengan aku, siapa yang akan menjadi presiden Amerika? Antara Donald Trump dengan Clinton, isteri Clinton. Okey? Jadi aku cakap Donald Trump. Kenapa dia tanya dengan aku? Aku cakap Donald Trump ni businessman. Jadi rakyat Amerika sebenarnya, mereka nak cari yang betul-betul boleh menerajui Amerika. Jadi mereka pilih Donald Trump sebagai businessman untuk menjadi presiden. Ini adalah kali pertama orang terperanjat siapa yang rakyat Amerika pilih. Dan Donald Trump menang. Apa dia menang? Dia bunuh Iran punya general. Lepas tu dia isytihar Palestin, Israel merdeka. Aku terus tepuk dahi. Lepas tu kena COVID. Ini COVID pun ada orang lepaskan binatang ni untuk mengeluarkan Donald Trump daripada presiden. Bukan tak sengaja, disengajakan. Satu, kemungkinan untuk bisnes. Okey.
Berapa banyak rakyat dalam dunia ini, berapa banyak rakyat dalam dunia kena injection COVID? Berapa banyak? Satu dunia aku rasa dah. Suku je tak kena inject. Satu inject RM1 lah cakap. Dia untung. Berapa dia dah untung buat ubat ni? Maknanya raksasa ni dilepaskan untuk menjatuhkan Donald Trump dan juga untuk membuat duit. Dan sekarang pun, walaupun Donald Trump menang sekalipun, tidak akan mengubah story dunia. Macam dunia sekarang dirantai dan mangga tu telah dibuka oleh Biden. Jadi dunia akan jatuhkan duit US. Walaupun perang mereka dapat hentikan, tapi meniaga keluar daripada duit US tidak akan terjadi. Faham? Siapa yang bagi soalan yang tentang Donald Trump tadi? Faham? Tidak akan, sejarah akan berubah lepas ni. Sejarah akan berubah. Satu dunia tidak akan balik semula. Okey, macam kita dah kena perangkap. Takkan kita nak masuk perangkap tu balik? Ini peluang kita untuk lari daripada perangkap tu. Kenapa kita nak balik? Okeylah. Dah nak sembahyang maghrib ni. Assalamualaikum. Terima kasih yang bagi bunga tadi. Terima kasih yang datang melihat video saya ni. I love you all. Ingat, hati-hati di jalan raya. Okey. Selamat malam.